Okey, kita mulakan kuliah kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Apa khabar semua pagi ni? Sihat? Alhamdulillah, insya-Allah. Nasib baik penuh depan ni. Kalau tak nak kena suruh pergi depan pula kan. Okey, so kita nak mulakan perbincangan di muka surat yang keberapa? 220. Okey. Baik, kita berada di poin kita yang D ya, di sini. Poin yang D muka surat 220 bertajuk Allah membatasi antara manusia dan hatinya sendiri. Jadi ini kita panggil sebagai sambungan ya daripada perbincangan yang lepas tentang surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Sebab daripada poin kita yang A, B, C kan, kita bincang pada perenggan yang pertama surah Al-Anfal ayat 24. Jadi pada pagi ini kita akan masuk kepada perenggan yang terakhir untuk ayat tersebut, iaitu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Okay, kalau rujuk muka surat 214 di situ, kita lihat ya kembali ayatnya. Hikmah lainnya yang dapat dipetik dari surah Al-Anfal ayat yang ke-24 ini adalah bahawa Allah Subhanahu wa taala kuasa membatasi antara manusia dan hatinya. Yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Maksudnya, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Baik, bila kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24, di perenggan yang pertama kita bincang tentang apa? Siapa ingat? First kali. Saya dah bincangkan daripada poin A hingga poin C tentang surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Pertama sekali di situ, Allah cerita tentang apa? Sekejap ya. Apa tadi? Memenuhi okay. Mereka yang memenuhi seruan Allah dan Rasul, Allah berikan apa kepada mereka? Idza da'akum, dalam ayat tu apa kata Allah? Idza da'akum. Kenapa semua senyap? Salah ke saya sebut? Idza da'akum lima yuhyikum. Jika kalian memenuhi seruan Allah dan Rasul, maka Allah akan berikan kepada kalian dengan kehidupan. Kehidupan apa di situ?
Kita ni sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dalam kehidupan kita ini kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis-hadis baginda, kita akan dapati bahawa di sana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kehidupan. Kita dah bincangkan tentang kehidupan ini, kehidupan apa? Kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Okay? Kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Dan apabila seseorang memiliki kehidupan yang baik daripada sudut dunia dan akhiratnya di sini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janjinya kepada mereka yang mengikuti seruan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Yang mana kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada insan-insan ini dengan sebuah kehidupan dunia akhirat yang begitu baik, dan antaranya ialah kehidupan bagi hati mereka. Okey, so kita ada dua kan, kita dah bincangkan pada minggu lepas, satu kehidupan kita yang zahir dan juga batin. Batin ni masuk pada hati kita ya. So kita ada dua kehidupan di sini, kita dah bincangkan minggu lepas. Jadi, orang yang mana memenuhi seruan Allah dan Rasul sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Anfal ini, Allah tak kata mereka ni cuma dapat kehidupan dunia akhirat yang baik. Bukan itu sahaja. Tetapi Allah ingatkan satu lagi perkara di akhir ayat ini. Apa kata Allah? Wa'lamu. Dan ketahuilah, wahai orang-orang yang beriman. Apa dia? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini membatasi antara hati, antara manusia dan hatinya. Ni kita nak masuk pada perbincangannya. Apabila seseorang itu diberikan kepada mereka dengan satu petunjuk, maksudnya dia nampak mana yang baik, mana yang buruk, kita sebagai seorang muslimah apa yang perlu kita lakukan? Apabila kita dah lihat kebaikan dan keburukan itu, ataupun kita dah dimaklumkan, kita dah beritahu ini benda yang baik, ikut, ya, ini benda yang buruk, tinggalkan, begitu. So sekarang kita nak pilih yang mana? Contoh kita kata Allah Subhanahu Wa Taala kata solat ini wajib, jadi kita sebagai seorang yang beriman perlu ikuti. Tapi ada juga orang yang mengetahui tentang hal ini, maknanya diberitahu kepada dia solat itu wajib, ya, perlu dilaksanakan, dosa bila ditinggalkan solat itu. Bagaimana keadaan dia? Ada yang tidak mahu menuruti. Jadi ada dua situasi. Orang yang nak menyahut seruan Allah dan orang yang tidak mahu menyahut seruan Allah. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita hasil daripada apa yang kita lakukan. Tindakan kita itu tadi, sama ada kita ikut ataupun tidak ikut, inilah yang akan memberi kesan kepada hati seseorang. Sebab itu di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan. Okey, dia kata apa di situ? Pada perenggan yang seterusnya, pentafsiran yang popular mengenai ayat ini ialah Allah mencegah seorang mukmin dari kekufuran, mencegah seorang yang kafir dari keimanan, mencegah orang yang taat dari kemaksiatan, serta mencegah orang yang melakukan kemaksiatan dari ketaatan. Jadi ini pentafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Dikatakan bahawa majoriti di kalangan ulama tafsir memberikan pentafsiran yang sama sebagaimana beliau. Jadi kita lihat di sini, bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan batasan antara hatinya, antara hati manusia ini, umpamanya beginilah, dia kata, kalau orang tadi dia menyahut seruan Allah sebagai seorang yang beriman, kita kata dia seorang yang mukmin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bataskan, ini kita anggap sebagai pembatasnya. Pembatas ni maksudnya ada perkara yang menghalang di tengah-tengahnya. Okay, ada dua orang ataupun ada dua individu di sini, tapi kemudiannya ada batas, pembatas di tengah-tengahnya. Dan sekarang orang ini dia memilih untuk beriman kepada Allah, iaitu menjadi orang yang mukmin.
setelah dia memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu tadi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala lihat orang ni dia jadi orang yang beriman, maka Allah letakkan batas antara dia dengan kekufuran. Jadi agak sukar untuk dia pergi di sini. Betul ya, Cik Ana? Okay. Saya punya mata blur. Kekufuran ya, betul. Okay. Jadi agak sukar untuk dia tembus pada keadaan yang kufur, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah letakkan batas antara dia dan kekufuran lantaran dia memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata Allah SWT ada orang pun dia beriman kepada Allah, tapi mungkin dia boleh jadi orang yang mengeluarkan diri daripada agama. Ialah itu ujian masing-masing dalam kehidupan kita. Kan kita tidak menafikan ada yang begitu keadaannya. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana kita sebagai seorang yang beriman mempraktikkan keimanan kita. Dia seorang muslimah yang betul-betul ingin memahami agama, itu atas usaha kita. Tapi bila pertama kali orang ini dia mendengar tentang seruan Allah, dalil Al-Quran, dalil daripada hadis Nabi SAW. Orang yang begini terus dia memilih untuk beriman kepada Allah, Allah letakkan pembatas antara dia dengan kekufuran. Berbeza dengan orang yang tidak mahu beriman. Sebab tu tadi letakkan di situ, kan dia kata mencegah orang yang mencegah orang yang kafir dari keimanan kalau dia memilih untuk tidak beriman. Kita letak kafirlah kat sini. Janganlah kasar sangat nanti orang marah. Okay, perkataan kafir ni jangan sebut sembarang, nanti orang marah. Okay, mukmin tidak beriman. Kalau sekiranya seseorang itu dia dah dapat dalilnya, dah dibentangkan kepada dia dengan pelbagai macam perkara kebenaran yang menyebabkan dia bila dengar perkara tu dalam hati dia, betul ni benda ni. Kan saya kena beriman dengan benda ni. Tapi dia menolak untuk beriman. Dia menolak, dia refuse lah, maknanya dia tak nak walaupun dia tahu perkara itu adalah benar. Bila dia menolak keadaan yang benar itu tadi, di sini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan batas sukar untuk dia menemui keimanan. Ini orang yang mana pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan kepada dia dengan keimanan. Maaf saya tutup kipas ni . Ini untuk orang yang pertama kali Allah dah berikan kepada dia dengan keimanan, tapi kemudian dia memilih untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan batas antara dengan keimanan. Kita cakap apa pun sukar untuk dia percaya, sukar untuk dia terima, kerana sudah ada batasan tu tadi. Sebab tu kadang-kadang kita fikir, kenapa ya ada orang ni kita cakap macam-macam dengan dia, tapi dia masih lagi tak boleh terima kebenaran. Pernah tak terfikir begitu? Ini sebabnya. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan batasan antara dia dengan keimanan. Ataupun tadi kita lihat diletakkan kepada kita orang yang taat dari kemaksiatan. Hidup dia setelah dia memilih untuk jadi orang yang beriman kepada Allah itu tadi, dia memilih untuk taat kepada Allah. Ini kita panggil praktikalnya dalam kehidupan. Dia mempraktikkan keimanan itu. Bila dia mempraktikkan keimanan tersebut, kita bayangkan hidup kita tak ada satu keinginan pun untuk buat perkara dosa. Kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslimah yang taat kepada Allah. Ada ke rasa-rasa nak buat perkara maksiat? Ni tanya diri masing-masing. Ni tanya diri masing-masing. Ataupun orang ini dia sentiasa memilih kemaksiatan. Sukar untuk dia jadi orang yang taat. Kerana ada batasan itu tadi. Ini yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan batas antara dirinya dan juga hati manusia. Hasil daripada adakah dia itu memenuhi seruan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak.
Dalam keadaan yang begini ya muslimat, kita lihat. Saya bagi contohlah. Orang yang dia selalu solat, kan? Tapi kemudian ada masa tiba-tiba dia tertinggal solatnya. Apa rasa? Dia bukan sengaja, dia tertinggal. Kita kelang kabut kan? Kita rasa, alamak tadi tak solat subuh lah. Macam mana kita punya bangun tu? Macam kena kerja hantu. Tak, sebab apa? Keadaan kita yang tak biasa meninggalkan perkara ketaatan tersebut. Kita akan kelang kabut, kita akan rasa takut, dosanya saya sebab saya tinggalkan solat tadi. Macam mana ni? Siap mesej Ustazah Sakinah, tadi saya bangun lambat. Tak payahlah mesej sebenarnya. Solat je lah terus kan. Tapi ada orang gitu, dia takut kan. Kerana dia terlampau takut, dia tanya semua ustaz-ustaz ni kan, macam mana saya dah bangun lambat, semua dia tak puas hati. Kerana dia dah terlampau takutnya. Orang kata saking takutnya dia tu tadi, dia tanya dengan semua orang, macam mana saya dah bangun lambat ni, saya tak solat subuh, macam mana dosa tak? Padahal itu ketidaksengajaan. Bukan dia sengaja bangun-bangun lambat, tak apalah nanti solatlah pukul 10, macam gitu. Bukan gitu keadaannya. Dia tak sengaja. Tapi kerana kita dah terbiasa melakukan ketaatan tersebut. Sentiasa solat subuh, kita bangun pukul 5 pagi, kan solat sunat tahajud. Tapi ada satu masa, kita orang perempuan lah, ada masa-masa ni memang kita tak bangun pagi lah kan. Tak bangun pagi ya. Ada masa-masa kita tak solat subuh lah ya. Tapi ini maksud kita lihat kepada keadaan sehari-harian kita. Yang mana kita sentiasa bangun, solat subuh, tapi ada masa yang boleh kita bangun itu kita tak terbangun mungkin sebab kita penat sangat. Situasi dia kelam kabut. Sebab apa? Kenapa kita rasa kelam kabut tadi? Pembatasnya itu ada. Kita rasa takut untuk masuk ke tempat ini. Kerana ada batasan tadi. Nampak ya? Sebab kita dah biasa taat kepada Allah, kita dah ikut dalil tadi, ikut apa yang Nabi SAW perintahkan. Bila kita letakkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bila kita ada nak buat ataupun kita terbuat, kita akan jadi rasa takut. Beza dengan orang yang dia dah selesa dengan kemaksiatan dia. Orang yang dah selesa nak buat maksiat ni kan, dia kalau nak buat ketaatan, macam mana? Kita ambil contoh. Orang yang dia tak biasa pergi masjid. Okey, saya cakap gini, ini kita bagi contoh umum ya. Tak biasa pergi masjid, first time dia nak masuk apa rasanya? Segan, takut orang halau, kan? Takut orang tak terima, takut nanti diperlekehkan. Ini kita panggil keadaan-keadaan yang begitu. Tapi sebenarnya tidak begitu keadaannya. Kerana ada pembatas tadi, dia rasa sedemikian. Sama macam orang tadi yang dia bukannya sengaja tinggalkan solat je, tapi kenapa dia rasa begitu sedangkan tak dosa pun sebab dia tak sengaja. Kerana ada pembatas tadi. Sebab itu begini ya, penting untuk kita memilih dua keadaan. Jadi orang yang mukmin taat kepada Allah supaya pembatas ini wujud. Pembatas ini penting. Pembatas ini dia akan jadi penghalang. Kalau kita ada niat nak buat perkara yang tak baik. Niat ni dekat hati kita ya, dia belum buat lagi. Ingat tu. Kita ada niat nak buat perkara yang tak baik, tapi kerana ada pembatas itu tadi. Niat-niat yang tak baik itu dia akan kita hilangkan. Sebab kita dah rasa tak selesa, belum buat lagi kita dah rasa tak selesa. Kita tak pernah contohnya, kan pergi kelab dandut contoh kan. Tiba-tiba kawan kita ni baru kenal kita satu hari, jom nah kita pergi kelab dandut. Kalau orang ajak saya, agak-agak saya nak pergi ke tak? Saya nak pergi? Tak, confident tak. Yelah sebab apa? Takkan kita nak pergi sebab kita tak biasa pergi tempat itu kan? Lagipun kita tu tempat maksiat. Takkanlah saya nak pergi tempat begitu. Dia akan jadi penghalang dan pembatas. Walaupun orang ramai ajak kita. Kan? Dan kalaupun kita berada secara tak sengaja kita berada di tempat tersebut, saya nak cerita dulu saya masuk universiti kan, Muslimah. Universiti ni saya belajar ni bukan semua pelajar-pelajar orang kata yang bakal jadi ustaz-ustazah. Kita belajar macam kat NUS lagi tu kan, banyak fakulti kan, macam tu. So saya belajar ni di universiti ni banyak fakulti, banyak bidang, ya, campurlah dengan student-student lain. Jadi ni kita panggil sebagai orientation.
Minggu orientation ni, biasalah orientation ni ada banyak benda-benda merepek kan. Biasa kita dengar orang masuk universiti ni banyak benda merepek. Tapi bagi saya tak seharusnya benda-benda merepek ni ada untuk pelajar universiti. Dan pada masa itu, saya ni masuk bukan sebagai pelajar yang baru lepas A-level. Kena ingat, saya masuk sebagai seorang yang sudah bekerja, yang sambung degree. Jadi saya punya pemikiran berbeza dengan anak-anak yang baru habis A-level, betul tak? Sebab saya dah bekerja setahun lebih di masjid, jadi saya sambung pengajian. So kita, perspektif kita terhadap satu perkara itu berbeza. Pengamalan kita juga berbeza. Ada satu part ni yang saya tak boleh lupa sampai ke hari ini kan. Ialah kita, orang kata penutup lah ya, penutup orientation. Actually ada banyak lah benda-benda yang saya tak agree. Ada banyak benda yang saya tak suka sebenarnya. Tapi sebab kita konon dipanggil sebagai adik-adik. Adik-adik yang baru masuk sekolah macam tu lah konon kan. Okay, tak apalah kita layan je sikit-sikit tu kan. Last kali program penutup je yang boleh saya lupa ialah kita ni semua duduk lah dekat dalam satu dewan. Dewannya besar, Masya Allah, besar dewan tu. Duduk kat dewan ini, dia buat konsert kau. Dia buat konsert. Kita ni tak biasa masuk konsert. Kan? Kita ni macam, yelah saya bukan jenis yang duduk konsert orang bergelek kat atas pentas ke apa kan. Datang ni ramai-ramai ni, diorang ni bergelek, budak-budak perempuan bergelek atas pentas ni. Budak-budak lelaki Rio. Tepuk tangan gitu. Saya tengok satu first time yang kita tengok kan. Ya Allah. Saya kata, nak angkat kaki tak boleh keluar ni sebab kita dah terkunci kat dalam dewan ini. Tak boleh nak keluar. Waktu tu, air mata saya mengalir. Saya kata, ya Allah, ini anak bangsa macam tu. Ini anak bangsa orang Islam macam ni, ya Allah. Tapi saya fahamlah sebab situasi kita berbeza. Keadaan kita berbeza. Maksudnya saya sebagai orang yang berbeza dengan perspektif yang berbeza datang di tempat itu. Tapi yang nak dikatakan di sini, kalau kita ni tak biasa dengan keadaan tersebut dan bila kita berada pada situasi itu, walaupun dalam keadaan yang tidak sengaja, hati kita akan menolak kerana dah ada pembatas itu tadi. Kita tak boleh terima, kita tak enjoy the show, kan? Kita tak enjoy the show. Beza dengan orang yang biasa duduk dalam kuliah agama dengan orang yang tak biasa duduk dalam kuliah agama. Kan mungkin yang datang sini, enjoy tengok Ustazah Sakinah berbual. Biasa je berbual ni. Tengok tadi. Kalau orang yang tak biasa, apa dia ni? Ya Allah, mobil tadi kan. Orang tak biasa gitu. Dia tak enjoy. Duduk dalam masjid, tengok kita berbual macam ni kan 1 jam kau je berbual, tak berhenti-berhenti. Pompang ya. Berbeza situasinya. Kerana kita lihat, hati kita berbeza. Itu yang orang kita kata apa, rambut sama hitam, lelaki lain-lain kan. Tapi rambut saya warna apa? Tak payah cakap lah ya. Rambut kita sama hitam tapi hati kita lain-lain. Kerana apa? Keadaan-keadaan yang begini. Keadaan yang paling selamat. Walaupun kita tak tahu nanti pada masa akan datang ni apa yang jadi pada diri kita. Mungkin yang tadi saya katakan, apa ramai orang yang mukmin mungkin dia masuk kepada kekufuran. Itu berlaku, sudah berlaku di persekitaran kita. Apa ramai orang yang taat dia buat perkara yang maksiat. Itu juga berlaku di persekitaran kita. Kita nampak orang tu Masya Allah, kau naik haji 5 kali, kau tiba-tiba kan ada situasi begitu kan. Tiba-tiba peliknya aku tengok ni makcik ni tiba-tiba dia berubah. Kan 360 darjah. Ini keadaan-keadaan yang kadang-kadang kita tak dapat elakkan. Hidayah Allah tu milik dia. Cuma sekarang usaha kita bagaimana untuk terus berada pada keadaan orang yang beriman dan juga ketaatan itu tadi. Bagi membina pembatas tersebut supaya kita tak masuk pada kekufuran. Supaya kita tak masuk pada hal kemaksiatan. Namun, nak letakkan pada keadaan orang yang beriman, orang yang taat, ni pertama ni dulu. Bagaimana kita ni menyahut seruan Allah dan Rasulullah. Adakah setiap kali ada orang yang menceritakan kepada kita tentang kebenaran, tentang hukum hakam contohnya kan, kita menolak keadaan-keadaan ini. Kerana mungkin keegoan kita,
Kerana mungkin kita rasa hukum itu tak bertepatan dengan diri kita ataupun kita tak boleh terima lah. Kita kata, alah tak nak lah, saya bukan macam gini. Lainlah Saudara Sakinah. Macam gitu kan. Tak nak lah, saya bukan macam gini. Beza saya ni dengan orang lain. Jadi keadaan-keadaan yang begini, sekarang ni kita nak kata kita dah jadi dah orang yang beriman kepada Allah, ya, Alhamdulillah. Dan kita pun berada pada keadaan yang kedua ini, taat kepada Allah. Alhamdulillah. Saya yakin kita berada pada dua-dua keadaan ini. Dan kita masih lagi terus belajar, kita masih lagi terus berusaha untuk kekal dalam keadaan tersebut sehingga akhir hayat kita. Dan banyak kali saya ingatkan ini adalah perjuangan orang yang beriman untuk terus berada dalam keadaan iman dan Islam, untuk terus berada dalam keadaan yang taat kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Wabisah. Nabi kata kepada Wabisah, kau kalau nak dapat bezakan yang mana baik dan yang mana buruk, ataupun yang mana dosa dan mana yang pahala ini, Nabi SAW kata apa? Bagaimana keadaan hati engkau? Nabi kata, al-birru matma'annas ilaihin nafs. Yang dinamakan dengan kebaikan, yang dinamakan dengan pahala apabila ia menenangkan jiwa engkau. Kita buat baik, jiwa kita tenang. Walaupun kadang-kadang ia hanya sekadar niat yang ada dalam hati kita. Kita bayangkan, nanti pergi masjid nak letak duit kat dalam tabung masjid contoh kan, ia keadaan yang menenangkan kita. Ke ada orang dia fikiran, alamak nanti pergi masjid kena letak duit lah macam mana ya? Kefikiran macam itu. Kefikiran begitu. Keadaan yang begini kan, dia tak mungkin begitu keadaannya. Sebab keadaan yang mana nak letak duit ke apa, nak bagi duit dekat masjid ni bukan keadaan yang dipaksakan, betul tak? Terpulang kepada diri kita. Tapi kalau kita berkemampuan, ya pada saat itu, mungkin hari ini kita rasa kita ada rezeki yang lebih, lalu kita pun niat tadi kan, mungkin dalam bas duduk, nantilah ni ada nampak duit lebih kat dalam beg ni, saya nak letaklah duit kat tabung masjid. Kita fikirkan tentang hal itu sahaja, hati kita dah tenang muslimah. Jiwa kita dah Masya Allah rasa ketenangannya. Sebab itu juga Nabi kata, kebaikan ataupun pahala ini apabila ia menenangkan jiwa, ia menenangkan hati. Kita tidak ada keraguan, kita tak ada rasa berat, jiwa kita tak sesak, berbeza dengan dosa. Wal ithmu ma haka ilaihin nafs, Nabi kata. Tapi dosa itu ialah apabila ia sesuatu yang menyesakkan, menyempitkan jiwa, wataraddada sadr, dan ia suatu keadaan yang betul-betul menyesakkan jiwa engkau. Itu namanya dosa. Jadi kalau kita ni buat perkara-perkara yang baik, yang memberikan kepada kita dengan ketenangan jiwa, memberikan kepada kita dengan sesuatu yang menenangkan, kita tak rasa perkara-perkara yang menyempitkan jiwa kita. Sebab tu amal ketaatan dia tak boleh ditinggalkan. Taat tadi tak boleh tinggalkan. Alhamdulillah kita dah jadi muslimah dah, beriman dah kita kan. Tapi adakah nak biarkan begitu saja? Alhamdulillah lah beriman kepada Allah. Tak boleh. Dia kena taat kepada Allah. Kena realisasikan ketaatannya supaya jiwanya lebih tenang. Yes, jiwanya tidak sesak. Ini yang saya bincangkan pendapat yang pertama yang diberikan oleh sahabat Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu di situ. Kita pergi kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menyebutkan kepada kita di sini di muka surat 221 ya. Okey, kita ada pendapat yang kedua di situ. Pendapat yang lain menyatakan bahawa maksud ayat itu adalah Allah sangat dekat dengan hati manusia sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Jadi ini pendapat yang kedua. Bila seseorang itu kan, dia menerima dalil Al-Quran,
Ya, dia dapat mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dia pun ikut apa yang Nabi SAW perintahkan pada diri dia. Keadaan ini akan menyebabkan Allah itu dekat pada hatinya. Ini maksudnya untuk pendapat yang kedua. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Sebab itu kan kita ada baca sebuah hadis yang mana Nabi kata ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tujidhu tujahaka. Jika engkau jaga Allah maka engkau akan mendapati Allah itu berada di hadapanmu. Maksudnya engkau akan dapati Allah itu sentiasa bersama dengan engkau. Ini Nabi SAW ingatkan kepada kita. Dalam keadaan-keadaan yang begini, Nabi SAW ingatkan, bila engkau jadi hamba Allah yang taat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan larangan Allah, dalam keadaan-keadaan yang begini Allah akan jaga engkau. Itu maksudnya Allah dekat dengan hati engkau. Dan engkau akan dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di hadapanmu. Maksud berada di hadapanmu, kita dalam keadaan yang susah macam mana sekalipun muslimah, di sini Allah, Nabi SAW ingatkan kepada kita, Allah sentiasa akan memberikan kepada kita dengan jalan keluar untuk diri kita. Tapi sebelum itu kan, sebelum nak dapat jalan keluar tu tadi, sebelum nak dapatkan petunjuk, nak dapatkan Allah tu sentiasa jaga kita, syaratnya mesti taat kepada Allah terlebih dahulu. Sebab tu juga saya banyak ingatkan, hidup kita ini makin Allah Subhanahu Wa Taala uji. Inilah titik permulaan untuk kita makin dekat kepada Allah. Kan? Hidup kita ni mungkin banyak sangat ujian. Terlampau banyak. Ujian ni berbeza-beza ya muslimah. Ujian hidup saya berbeza dengan ujian hidup orang lain. Takkan sama. Semua orang ada ujian yang tersendiri. Takkan sama. Tetapi Al-Quran, hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita dengan cara yang sama bagaimana untuk berhadapan dengan situasi tersebut. Semakin tinggikan ketaatan kita kepada Allah, makin kuat lagi solat tahajudnya, makin kuat lagi solat sunatnya, makin banyak lagi sedekahnya, makin banyak lagi keadaan-keadaan yang buat diri dia menjadi orang yang baik. Ini tujuan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita. Dia polish. Ujian tu dia polish diri kita ni jadi orang yang lebih baik. Muslimah yang lebih cemerlang jiwa dan kepribadian. Jangan tinggalkan Allah, apa pun keadaan. Sebab kita nak dekat dengan Allah. Ya, kita tak nak Allah tu jauh dari kita. Tapi kalau kita mula renggang, kita mula letakkan batas tadi kan, tapi ni batas ni lain lah. Tapi kita sendiri yang letakkan batas tu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Agak sukar untuk kita temui ketenangan itu tadi. Jangan satu problem yang kita hadapi menyebabkan kita mula tinggalkan solat. Kan kita, maaf ya saya sebut begini, mungkin tak semualah, tapi ada orang bila berlaku apa-apa ujian musibah, dia mula tinggalkan tutup auratnya. Dulu dah bagus-bagus jadi muslimah yang tutup aurat. Muslimah yang Masya Allah Tabarakallah, ya, jaga auratnya. Tapi kerana ujian yang Allah berikan kepada dia, dia rasa ujian itu tak adil. Kenapa Allah uji aku? Kan? Ada seorang muslimah kata, kenapa Allah uji saya? Saya solat, saya doa pada Allah, saya buat baik pada semua orang. Tapi Allah tetap uji saya. Buat apa solat? Buat apa pakai tudung? Kalau dalam keadaan macam gini pun Allah masih lagi tak tengok saya. Betul ke Allah tak tengok kita? Jangan timbulkan suara-suara yang jahat ini. Suara jahat ini daripada syaitan. Syaitan dia memang suka lihat kita jauh dari Allah. Dia memang sentiasa, ini aim dia. Antara keadaan yang paling dia tunggu ialah dalam keadaan kita berada terlampau sedih.
terlampau sedih, terlampau duka cita, terlampau rasa sengsara dan merana. Ini aim dia. Ini masa yang sesuai untuk dia menggugat akidah, ganggu keyakinan kita pada Allah. Tapi kita dah belajar. Sebab tu penting juga belajar. Ya, penting juga belajar. Supaya kita ada persediaan untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang begini. Kita dah tahu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji, yang dia perlu sabar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah. Bila ujian tu datang, dia akan terus melakukan perkara-perkara yang sunnah dalam kehidupan dia. Sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun syaitan tu memang sentiasa akan usik kita. Syaitan tu tak akan lepaskan kita siapa pun. Kita tahap macam mana? Tahap pakai sarjan 4 bintang. Syaitan tu akan sentiasa. Makin tinggi keimanan kita, makin tinggilah ya. Sebab tu Nabi juga kata, makin tinggi ujian itu didatang kepada, secara mafhumnya hadisnya, ujian itu datang kepada seorang hamba, lihat kepada tingkatan keimanan dia. Makin besar keimanannya, makin besar lagi ujiannya. Tapi itu tidak menjadikan kita orang yang tak nak jadi orang yang semakin kuat keimanannya, bukan. Kita berkata, oh tak nak lah Ustazah, nanti kan makin kita kuat beriman, makin kuat Allah uji kita. Takut saya, tak payahlah, kita beriman biasa-biasa je. Janganlah besya-besya. Luar biasa lah sikit je hidup ni kan. Luar biasa. Sebab kita inginkan ganjaran yang luar biasa. Kehidupan kita perlu luar biasa sebab kita nak jadi orang yang luar biasa dalam segenap sudut. Betul tak? Kita nak jadi orang yang luar biasa daripada sudut kata kejayaan, daripada sudut pekerjaan contohnya. Kita nak luar biasa dalam semua keadaan itu. Tapi mengapa kita nak biasa-biasa daripada sudut keimanan kita? Kenapa kita nak biarkan keimanan kita tu pada tahap yang levelnya 1, 2, 3? Kenapa kita tak usaha untuk tingkatkan keimanan kita? Hanya kerana kita kata semata-mata takut Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Allah uji kita, tak kira kita ni level berapa iman, kena ingat tu. Kalau dah namanya hamba Allah, ujian itu akan datang dalam hidup kita. Tak kira secara bertimpa-timpa ataupun on and off. Sebab itu sunnah kehidupan kita. Allah dah letakkan dalam Al-Quran. Inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menjadikan manusia ini dalam keadaan yang bersusah payah. Maksudnya kami akan berikan kepada mereka ini dengan ujian dalam kehidupan. Mereka lahir ke dunia, jadi orang yang mukallaf, diletakkan kepada mereka dengan bebanan yang boleh menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Mulalah kami berikan kepada mereka dengan ujian demi ujian. Untuk kami lihat siapa yang beriman dengan sebenar-benarnya kepada kami. Atau siapa yang acah-acah beriman. Acah-acah berimannya, ada orang begitu kan? Acah-acah berimannya tapi bila Allah uji, hilang keimanannya. Di sini disebutkan kepada kita dalam kitab ini, dikatakan di situ pentafsiran yang terakhir seperti ini yang menyatakan bahawa orang yang mana dia menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, menyahut seruan Rasulullah, Allah akan dekat pada hatinya. Maka dikatakan pentafsiran yang terakhir seperti ini lebih relevan dengan redaksi ayat. Mengingat bahawa pangkal kemahuan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah adalah hati kita. Tu orang kata pucuk pangkal tu hati. Pucuk pangkal tu hati. Kau tengok hati kau macam mana. Kita kalau nak beli baju kan, orang kata kan, pucuk pangkal hati. Nak beli ke tak nak? Hati kata tak nak, jangan beli. Walaupun penjual tu suruh kata, cantik, kena dengan baju, dengan tudung ni kan. Saya ingat mak saya beli tudung. Dia nak matchkan dengan baju dia. Penjual ni mati-mati suruh beli. Saya kata dengan mak saya, mak tak samalah colour dia. Penjual, sama kak. Sama kak, colour ni tengok ni. Ini lain-lain sikit, dia terang sikit. Dalam hati aku tak samalah. Mak saya pun dia jiwa je lembut sikit kan. Tak apalah, bolehlah beli juga. Beli. Yang keluar duit ni siapa? Macam itu kan. Beli. Tu saya kata, mak bisik-bisik kan. Mak tak sama, mak jangan beli, tak sama.
Tak sama ke? Tak sama. Cari kedai lain lah. Ya aku pun nak cari kedai lain. Tak apa kakak teman mak cari kedai lain. Penjual ni kata, sama kak, kak. Anaknya ni tak nak jadi anak solehah ke? Cakap gitu tau, seriously. Depan mak saya macam nak cakap peng je gitu. Dia kata, anaknya tak nak jadi anak solehah ke? Apa salahnya belikan untuk dia main kad gitu kau? Dalam hati saya, cik. Subhanallah, cik. Janganlah cakap gitu depan mak saya. Kecil hati mak saya. Ya. Penat-penat mak saya didik saya ni. Tiba-tiba cakap gitu. Awak ni tak nak jadi anak solehah ke? Belilah untuk maknya. Takkanlah sehelai $20 pun tak boleh. Saya masa tu, saya taklah buat muka. Tak buat muka gitu. Cuma dalam hati, Allah, susah kita ni macam ni. Mak saya pula cakap gini. Dia kata, tengoklah cashier macam mana. Cashier tu kita je. Tengok cashier. Kalau cashier nak beli, belilah. Ya Allah. Kalau kita tak beli, nanti dia kata aku tak solehah pula. Gitu keadaannya. Kalau saya tak beli, nanti kakak ni kata saya tak solehah pula. Nak tak nak, saya belikan juga. Tapi saya cakap mak saya tak sama. Tak sama colour tu. Janganlah kita ikut walaupun keadaan tu sebenarnya dia dah lain kan situasi tu tadi. Tak sama. So, jangan kita rasa apa yang orang cakap itulah yang kita kena ikut. Kita kesian ke apa. Tapi sebenarnya benda tu salah. Tak perlu sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang dalam hidup ni kita nak jaga hati orang. Kita nak jaga periuk nasi orang lah. Kadang-kadang begitu situasinya. Itu yang menyebabkan kita ni jadi tak sampai hati. Dan sebab tu di sini kita masuk balik di sini cerita pasal mak saya pula. Oleh kerana itu, memenuhi panggilannya tidak akan bererti apa-apa kalau hati kita ni tak ada pada tempat tersebut. So nak beli tudung tengok hati kena. Hati ni betul-betul ke tak ni. Kalau hati kata tak nak, cakap tak nak sudah. Jangan kita boleh, tak apalah hati kata 50-50 pun masih lagi nak beli lah, jangan. Membazir duit tu. Kalau pakai tak apalah, kalau tak pakai sayang. Mak kita kata apa? Tak apalah, nanti mak beli baju lain ya, kena dengan tudung mak yang ni. Ada idea mak nak beli baju baru ya? Okey, tak apalah. Macam-macam ya mak kita ni. Marah mak saya kau dengar ni. Kau ni suka cerita pasal aku kat orang. Bukan suka cerita, share je mak kan. Seronok cerita pasal mak. Okey baik, kita lihat di sini. Jadi kalau orang ini, dia cuma datangkan badan dia sahaja. Tapi hati dia tak ada. Okay, hati dia tak ada. Hanya badan dia saja. Di sini katakan, dia tak memberikan apa-apa kesan, tak memberikan apa-apa impak pada diri dia. Kemudian, dan kerana Allah berada dekat di antara hamba dan hatinya, maka Allah itu maha mengetahui secara pasti apakah hati seseorang telah memenuhi panggilannya ataukah sebaliknya. Dengan orang di sekitar kita ni, kita boleh cover lah kan. Kita kata, oh hati kita tak suka pun kita boleh cover. Macam tadi kan, saya tak suka mak saya beli tudung pun kita cover juga muka kita kan. Orang tak tahu hati kita macam mana kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Allah tahu apa yang ada di sebalik hati kita. Sebab itu dalam surah At-Taghabun, sila salin ya muslimah, dalam surah At-Taghabun pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah kata, ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Allah Subhanahu Wa Taala dia maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang engkau sembunyikan dan apa yang engkau zahirkan. Dan yang paling penting dalam ayat ini, Allah ingatkan kepada kita, wallahu alimun bima fis sudur. Wallahu alimun bidzati sudur. Wallahu alimun bidzati sudur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang ada pada setiap hati. Kita tak boleh bersembunyi dari Allah. Niat kita bagaimana, ikhlas ke tidak contohnya. Untuk dapatkan hati yang dekat kepada Allah itu tadi, perlu juga jaga bagaimana keadaan hatinya, keikhlasannya, kan? Jiwanya bagaimana, adakah dia betul-betul buat satu amalan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kerana dia nak pandangan manusia. Ini dimaksudkan dengan dekatnya hati kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan lihat pada cukuplah seseorang itu dia solat, bukan gitu.
Tapi bagaimana hati dia? Adakah dia ikhlas? Maksudnya ikhlasnya adakah dia tu buat kerana Allah ataupun kerana untuk diperlihatkan kepada manusia? Kita baca Al-Quran contohnya. Kenapa kita baca Al-Quran? Adakah kerana Allah ataupun kita nak supaya manusia puji suara kita sedap? Gitu keadaannya. Jadi ini berkaitan dengan hati kita. Keikhlasan kita. Apa yang tersembunyi dalam jiwa kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui keadaan hamba itu. Setelah kita menjadi orang yang beriman, bagaimana untuk Allah letakkan pembatas itu? Bagaimana hati kita? Sebab ada ramai orang yang beriman, contohnya kita lihat pada zaman Nabi SAW. Ramai di kalangan orang yang di sekitar Nabi, mereka ni beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Pengakuannya sahaja, tapi dalam hati mereka tidak. Yang dipanggil sebagai orang yang munafik. Dalam hati mereka ni dengki pada Nabi. Dalam hati mereka ni tak sabar nak bunuh Nabi. Ini orang munafik pada masa itu. Namun di hadapan Nabi, di hadapan orang Islam, mereka tunjukkan diri mereka adalah orang yang Islam. Mereka solat bersama dengan orang Islam. Mereka buat sama-sama untuk pergi perang semua sama-sama. Nampak kan? Beriman. Tapi hatinya bagaimana? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pembatas untuk orang yang begini? Tidak. Bahkan dia letak pada keadaan yang kedua. Kerana dia sebenarnya memilih kepada kekufuran itu tadi. Sama juga orang yang taat. Kita dah beriman kepada Allah. Kita nak taat kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah. Tetapi kita lakukan perintah Allah itu untuk apa? Kerana apa? Adakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun kerana nak dipuji oleh orang lain? Nak dipertontonkan oleh orang lain? Kepada orang lain? Kan sekarang ni ujian ni, kita zaman-zaman ujian ni. Sebab apa kita zaman TikTok? Tak tahulah kalau cik tahu. TikTok ni macam tintang. Dia macam video lah, video ambil video kan. Dia zaman senang cakap Facebook, Instagram kan. Semua benda kita nak tunjuk pada orang. Semua benda kita nak tunjuk pada orang. Tapi ada perkara tak perlu untuk ditunjukkan. Contohnya antaranya lah amal ibadah kita. Tak semua. Mungkinlah kita kata, tak apa saya ni. Okey, kita faham. Ada orang, dia rekod, dia baca Al-Quran, solat ke apa untuk beri motivasi. Itu berbalik pada niat masing-masing ya. Saya tidak meragui niat sesiapa pun. Sebab saya tidak tahu apa niat orang lain. Dan kita pun tak boleh nak judge apa yang ada pada hati orang. Itu terpulang pada antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk diri kita, kita jaga. Selama mana kita boleh jaga, kita jaga diri kita. Kalau ada satu perkara yang kita nak tunjukkan, tunjukkan. Beri motivasi supaya orang juga beramal soleh, tak apa. Tapi jangan sepanjang-panjangnya lah. Maksudnya ada keadaan diperlukan, ada keadaan yang tidak diperlukan. So ada hadnya, ada limitnya. Perlu diingatkan pada diri juga bagi menjaga keikhlasan diri kita. Supaya bimbang. Kalau semua amal soleh kita ini ditunjukkan di khalayak ramai, mungkin ia boleh jadi fitnah. Ia boleh menjadi sesuatu yang diragukan oleh orang lain. Kan orang kata, lah itu pun nak tunjuk. Padahal niat dia bukan begitu. Niat dia bukan begitu. Tapi orang dah mula bercakap dan sebagainya. Sebab tu dia ada kadarnya. Bukan saya kata tak boleh. Okay, mungkin kita nak tunjuk, anak kita pandai baca Al-Quran. Alhamdulillah, tak apa, tak ada masalah. Anak kita baru pandai solat. Alhamdulillah, tak ada masalah. Moga-moga ada ibu-ibu yang nak mendidik anaknya pun jadi semangat. Budak ni umur 3 tahun dah pandai solat. Alhamdulillah. Saya pun nak didik anak saya pun nak didik cucu saya. Jadi begitu. Tak ada masalah. Itu semua okey. Cuma kita jangan terlampau-lampau. Menjadikan platform ini untuk kita tonjolkan semua amal ibadah kita. Takut dia jadi ain. Tahu tak ain? Bukan penyakit mata ya, bukan penyakit mata. Ain ni lah pandangan dengki orang lain. Dan kadang-kadang pandangan dengki, kita panggil pandangan dengki, ada pandangan orang yang baik. Cuma sebab dia tak ucapkan dengan nama Allah ketika dia memuji, itu boleh menjadi penyakit bagi orang. Dan jangan tanya saya, adakah di situ sudut saintifiknya? Orang tanyakan saintifiknya macam mana? Betul ke dengan pandangan mata je orang tu boleh sakit? Tidak ada. Ini kita panggil sebagai perkara-perkara yang ghaib. Dalam agama kita ada begitu keadaannya. Yang mana Nabi SAW sebutkan kepada kita dan hadisnya sahih. Nabi ingatkan kepada kita, al-ainul haq. Penyakit ain ini adalah benar adanya. Yang ia boleh menyebabkan kematian. Ia boleh menyebabkan kematian. Hanya kerana pada pandangan orang yang tidak dia memuji Allah sebelum dia ni memuji orang yang dia kagumi.
Jadi hati-hati ya, kita sama-sama menjaga antara satu dan yang lain. Nampak Ustazah Sakinah cantik, subhanallah cantiknya Ustazah Sakinah. Gitu cara puji saya. Terbegit minum air. Gitu keadaannya ya. Ucap subhanallah, masya Allah. Kita nak puji hatta anak kita sendiri ya muslimah. Anak kita tu kita nampak dia soleha, sungguh masya Allah. Kita nampak anak kita tolong kita kat dapur ke apa, masya Allah anak saya, subhanallah. Begitu. Jangan tiba, rajanya anak mama. Ini anak soleha. Janganlah gitu. Takut kita sendiri yang mendatangkan ain untuk anak kita. Puji anak kita tu. Sebut nama Allah terlebih dahulu. Masya Allah, subhanallah. Dulu mak saya tak macam itu, tapi saya ajar mak saya. Nak sebut apa-apa, mak masya Allah dulu. Oh masya Allah. Mak kita. Dia dah faham sekarang. Dulu kan, dulu yelah saya belum jadi ustazah lagi, saya tak ajar dia lah. Memang mak kita marah kan. Tapi sekarang ni bila apa-apa dia nak tegur ke apa kan, kita pakai baju cantik ke, kita apa-apa ke apa kan. Kalau mak kata, mak, Masya Allah, subhanallah. Masya Allah, subhanallah. Gitu keadaannya. Tak apalah ya. Yang penting dia sebut perkataan itu. Untuk mengelakkan kita kan, mengelak kita daripada keadaan-keadaan yang tidak diingini. Sebab kita tidak tahu. Mata-mata ni, maksud mata mana yang menyebabkan penyakit itu datang pada diri kita. Okey, baik. Seterusnya di sini ya, kita lihat pentafsiran yang pertama iaitu pendapat Ibn Abbas dan majoriti ilmu tafsir, ulama tafsir bukan ilmu lah, saya lebih prefer ataupun cenderung kita tukar di situ. Majoriti ulama tafsir juga memiliki relevansi dengan redaksi ayat ini, iaitu jika kalian merasa berat hati dan lamban. Lamban ni maksudnya lambat lah, senang cakap, lambat dalam memenuhi panggilan Allah. Dia macam ada je kan. Surah itu ada je punya reason, ada je punya alasan tak nak buat. Ni lamban maksudnya. Maka besar kemungkinan, dia guna perkataan besar kemungkinannya di situ, maknanya dia tak mutlak. Besar kemungkinan. Jadi ayat statement ni dia tak terlalu kuat. Maka besar kemungkinan Allah membatasi antara diri dan hati kalian. Setelah itu, kalian tidak dapat lagi memenuhi seruannya. Demikian hukuman Allah terhadap kalian kerana tidak memenuhi seruan itu setelah yang hak jelas dan nyata bagi kalian. Ini maknanya, pendapat yang pertama tadi yang kita jelaskanlah, saya sebutkan tadi yang ada 4 keadaan itu kan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata begini, kalau kita ni jadi orang yang mana Allah dah tunjukkan kepada kita ya, dengan kebaikan, kita dah nampak jalan kebenaran, tapi kita memilih yang sebaliknya. Ataupun kita dah duduk dengan orang yang baik-baik, tapi kita mengeluarkan diri kita daripada situasi itu dengan pelbagai macam alasan. Dan itu berlaku banyak kali dalam kehidupan kita, bukan sekali. Maknanya Allah bagi chance, Allah bagi peluang, Allah bagi ruang, jadi baik. Tapi kita sentiasa berikan alasan yang pelbagai. Ini macam orang-orang kita dulu kan kata, bila kau nak pergi umrah, pergi haji? Tunggu belum sampai seru. Macam itu keadaannya. Dia tunggu seru ya. Kalau tak ada seru, tak nak pergi umrah, tak nak pergi haji. Padahal orangnya berkemampuan. Ini kita cakap tentang orang yang berkemampuan. Kenapa ni? Padahal orangnya berkemampuan. Jadi bila orang yang berkemampuan ini, dia boleh pergi, tapi dia tak nak pergi. Dia kata dia nak tunggu seru. Maknanya dia melambat-lambatkan satu keadaan yang dia mampu. Dia tak ada hati lah kita panggil. Tidak ada satu kesungguhan. Maknanya orang yang dia beramal, dia perlu ada keikhlasan, ya, dia perlu ada kehadiran hatinya, dia perlu ada kesungguhan. Amalan yang begini akan menyebabkan Allah itu dekat pada dia. Tapi saya tak kata, kalau gitu kena tunggu ikhlas dulu ya Ustazah baru boleh beramal. Tak. Bukan begitu. Beramallah. Jangan tunggu seru, jangan tunggu ikhlas. Sebab kita belajar. Awalnya mungkin kita ni tak ada hati, kita tidak ada keikhlasan itu, tapi kita belajar untuk meletakkan keikhlasan dan hati kita ketika kita beramal soleh. Kerana setiap orang yang beriman perlu kepada amal soleh. Beramallah sebanyak-banyaknya. Tak kiralah kita ni macam mana, beramal. Ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu, ikut seruan Allah, ikut seruan Rasulullah itu tadi.
Namun di sini yang kita nak ingatkan ialah bagaimana dalam setiap keadaan. Mungkin keadaan yang pertama kita ni jadi orang yang mungkin tak ada jiwanya, tak ada perasaannya. Namun kita belajar daripada keadaan yang kedua, keadaan yang ketiga. Sebab itu kena ingat muslimah, Nabi ingatkan bahawa kalau dalam hal yang berdoa ni, kalau tak ada hati, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi kata apa? Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengkabulkan doa kalian. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa yang mana min qalbin ghafilillahin. Allah tak terima doa yang mana datang daripada hati yang lalai, hati yang leka, yang mana dia tak kisah. Tak kisahlah doa apa, doa je lah ya. Macam itu keadaannya. Dia tak kisah. Allah tak terima doa yang begitu. Sebab tu kita nak minta apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala, nak lakukan apa-apa kerana Allah ini, hatinya perlu dihadirkan, kesungguhannya, semangatnya, sungguh-sungguh buat perkara itu. Dia sama macam ni muslimah kita. Orang ni kalau nampak kesungguhan kita, orang akan percaya pada kita, betul tak? Kalau orang nampak tengok kita ni 50-50 ni, nak kerja ke tak nak kerja ni? Macam tu kan? Contoh ada orang yang datang interview. Saya sebagai orang yang interview tu, saya akan tengok juga. Ni budak ni macam nak tak nak je kerja. Ikutlah. Agakkan ambil dia kerja. Tak payah kerja lah Kita, kalau ada orang Minang anak kita perempuan ni. Orang lelaki ni Minang. Tengok budak lelaki ni. Awak kerja apa? Ni bukan saya cakap pasal material Oh, saya belum kerja. Tengoklah cik nanti macam mana nak kerja ke tak nak kerja. Macam mana tu? Kita pangkar dia. Pam. Tak mungkin dia jadi menantu aku. Gitu ya. Keadaan dia. Kita pangkar dia sebab apa? Keadaan dia gitu kan. Dia kata, budak ni. Anak aku nak makan apa? Tengok budak ni. Takkanlah dia nak makan. Dia sendiri, anak aku ni nak pergi jaga dia pula kan. Kita akan risau begitu. Sebab apa? Keadaan dia yang tak yakin. Mungkinlah kata, insyaAllah cik, saya tengah cari kerja. Itu kan keadaan semangat kan. Kita nampak sedap juga hati kan. InsyaAllah cik, saya ni tengah tunggu confirm ni semua kan. InsyaAllah cik jangan risau. Saya dah apply, nampak kesungguhan tu. Tapi kalau tiba-tiba kata, tengoklah cik saya nak kerja ke tak nak kerja. Tengoklah keadaannya. Kalau ada kerja adalah kan, rezeki tu kan daripada Allah. Cakap gitu. Nampak? Suka. Keadaan yang begitu, bila kita dengar, kalau saya bakal suami kita pun saya kata, ini tak payahlah ya. Tak pasal-pasal kita pelihara biawak hidup, gitu keadaannya. Tak pasal-pasal keadaan gitu. Sebab kita tidak ada kesungguhan dengan orang itu, kita tak mungkin akan terima orang yang sedemikian. Sama keadaannya tadi, bila kita nak minta kepada Allah, ia perlu disertai dengan kesungguhan yang tinggi. Jiwanya mantap. Minta kepada Allah dengan syurga, minta sungguh-sungguh. Kan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala jadikan kita muslimah yang salihah, minta sungguh-sungguh. Minta kepada Allah SWT supaya berikan kepada kita kekuatan, kesabaran, minta sungguh-sungguh. Jangan kita, tak apalah, Allah nak bagi-bagilah, tak nak bagi sudah. Mana boleh gitu, maknanya mana letak keyakinan kita kepada Allah. Sebab tu kehadiran hati dalam setiap amalan amat penting. Amat penting. Dia tak boleh hanya badan kita sahaja. Ya, diri kita sahaja kita letakkan pada tempat itu, tapi hatinya tidak dihadirkan. Sebab itu di sini diletakkan kepada kita dengan 2 ayat Al-Quran. Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 110 di situ. Ini tentang kaum musyrikin, iaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah ni zaman Nabi, kaum musyrikin ini. Bila Nabi SAW berdakwah kepada mereka, mereka kata kepada Nabi, Muhammad, kau datangkan kepada kami dengan mukjizat. Bila ada mukjizat, kami akan beriman kepada engkau. Gitu. Mereka kata kepada Nabi SAW. Tapi setelah Nabi SAW Allah berikan kepada baginda dengan mukjizat, tunjukkan kepada mereka dengan mukjizat, adakah mereka beriman? Contoh peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Tapi tu bila Nabi SAW selesai, Nabi ceritakan kepada orang ramai, orang makin kata, oi ini tak masuk akal. Macam mana boleh jalan daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa? Daripada Mekah pergi Palestin, jalan kaki. Tak mungkin, orang tak masuk akal. Padahal itu mukjizat. Adakah mereka makin beriman? Tak.
Mereka tak beriman. Sebab itu Allah kata wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami palingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Mula-mula memang tak beriman dah kepada Allah. Mereka dah memang berpaling dah daripada Al-Quran. Mereka tak terima apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Kemudian mereka kata, kalau kau nak kami beriman pada Al-Quran, datangkan kepada kami dengan mukjizat, nanti kami beriman. Tapi setelah itu mereka tak beriman juga. Sebab itu Allah kata kami palingkan hati mereka. Ini bahaya ya muslimah. Tadi sebab itu saya kata, bila ada kebenaran dalam hidup kita, Allah berikan kepada kita dengan hidayah. Ambil hidayah itu baik-baik, letak pada diri kita. Jangan sesekali kita tolak. Kita nampak kebaikan, grab that opportunity. Ambil, rebut peluang itu. Kita nak jadi orang yang baik, kita buat perkara baik. Jangan pandang sepi setiap kebaikan yang Allah SWT beri peluang untuk kita lakukan. Jangan sesekali bimbang jadi seperti kaum musyrikin ini. Pertama kali itu, mereka dah palingkan jiwa mereka dah, memang tak nak dah. Kemudian mereka kata tak apalah, nanti tunggu. Gitu kan? Tunggu nantilah, kalau gini, gini. Sama ni kaum musyrikin gitu. Tapi adakah untuk kali kedua, ketiga? Sebab yang Allah datangkan mukjizat kepada Nabi ni bukan sekali, dua kali. Tapi banyak kali. Dan dalam keadaan yang banyak kali itu, mereka ni tetap tak beriman kepada Allah. Sebab itu Allah kata kami palingkan hati mereka. Kerana mereka pada awalnya tak beriman kepada Allah, mereka palingkan diri mereka, kami berikan mukjizat kepada Rasul kami, sama juga situasi. Tak ada yang mengubah. Dan akhirnya ada pembatas itu tadi, bila mereka menjadi orang yang tidak beriman, Allah letakkan batasan sehingga sukar untuk mereka melihat keimanan. Sama juga kita lihat pada surah As-Saff ayat yang ke-5. Ini tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa cakap kepada kaum dia. Nabi Musa beritahu kepada kaum dia. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ayat yang depan tu tidak dinyatakan dalam kitab ya, nanti boleh rujuk pada Al-Quran masing-masing. Nabi Musa dia tanya kepada kaum dia, wahai kaumku, kenapa kalian ni menyakiti aku? Sebab Nabi Musa ni bawa kebenaran. Datangkan mukjizat di hadapan mata mereka. Tunjukkan ini semua adalah dari Allah SWT. Tapi kaum dia, walaupun mereka tahu waqad ta'lamuna, Nabi Musa kata kepada kaum dia, dan sebenarnya kalian ini tahu aku adalah Rasul Allah yang Allah utuskan. Tapi mereka tetap tak menerima keadaan tersebut. Mereka bahkan kata Nabi Musa ni ahli sihir. Mukjizat-mukjizat yang Nabi bawa ini adalah sesuatu yang tak masuk di akal. Dia adalah penyihir segala penyihir dekat bumi Mesir. Mereka menyakiti Nabi Musa alaihi salam. Dan di sini apa Allah kata? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka. Asalnya sudah diberikan kepada mereka dengan kebenaran. Didatangkan kepada mereka dengan satu bentuk hidayah supaya beriman kepada Allah. Ikut petunjuk yang diberikan oleh Nabi Musa itu tadi. Tapi kemudian mereka ni malah makin menyakiti Nabi Musa. Kata macam-macam tentang Nabi Musa ini. Jadi Allah palingkan mereka. Sebagaimana mereka berpaling. Allah SWT tidak memalingkan sebarangan orang. Allah tak saja-saja palingkan kita daripada hidayah. Dan kalau kita rasa kita ni dah terlampau jauh dari Allah, tanya pada diri kita, kita muhasabah kembali. Mungkin ada perkara-perkara yang dulu saya palingkan diri saya. Sedangkan itu adalah perkara yang benar yang Allah telah letakkan pada diri ataupun di hadapan mata saya. Kenapa kadang-kadang saya tak nampak jalan kebenaran itu? Mungkin ada dululah ya.
Sebab tu tadi kita guna perkataan kemungkinan. Kemungkinan besar. Ada. Dulu masa hidup kita ni kita memalingkan diri kita. Dan bila kita dah sedar itu tadi, kembali terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira sama ada kita ni sekarang, kita rasa kita ni dah jadi baik, kan? Ataupun tidak. Tak kira keadaannya. Sentiasa perlu muhasabah tentang jiwa kita ini. Tentang keadaan hati kita. Kan ada doa yang biasa Nabi baca tu kan. Anas, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Doa ni biasa, saya rasa tak salin pun okey juga. Biasalah doa ni. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang glamour kita kata. Doa yang masyhur. Kita biasa dengar, ustaz-ustaz biasa baca, ustazah pun biasa baca, saya pun biasa sampaikan dalam kuliah-kuliah saya. Kerana apa? Nabi sering membaca doa ini sehingga ia menjadi kehairanan di kalangan para sahabat. Sebab apa? Para sahabat ni kalangan orang yang beriman. Jadi Nabi SAW sering memperdengarkan doa itu kepada mereka. Jadi di kalangan sahabat ni namanya Anas radhiyallahu an, dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada anda. Kami beriman kepada apa yang anda bawa. Adakah anda masih lagi khawatir tentang keimanan kami?" Nabi kata, "Ya, na'am. Aku khawatir tentang keimanan kalian kerana hati kita ini sifatnya berbolak-balik." Nabi kata, hati kita ini dia berada pada dua jari antara jari-jari Allah, yuqallibuha. Allah Subhanahu Wa Taala bolak-balikkan hati kita. Beriman, tak beriman. Taat, maksiat. Itu sifat hati kita ini. Dan seorang sahabat Nabi juga yang bernama Haushab, dia pernah tanya kepada salah seorang isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Dia tanya kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW ketika baginda berada di sisi engkau?" Maksudnya ketika baginda ni bermalam, pada giliran Ummu Salamah ini, dia tanya masa baginda dalam rumah Ummu Salamah, apa doa yang paling Nabi banyak baca? Jadi Ummu Salamah kata apa? Nabi banyak baca doanya, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dan aku pernah bertanya kepada Nabi SAW. Maknanya Ummu Salamah ni dia tanya kepada Nabi, dia pun hairan. Kenapa Nabi banyak sangat baca doa ini? Dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak baca doa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik?" Nabi kata gini kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, tidaklah hati anak Adam ini, itu hati kita ni manusia, sifatnya ataupun keadaannya berada pada jari antara jari-jari Allah. Yang mana Allah kata, siapa yang Allah inginkan, faman syaa aqama. Siapa yang Allah inginkan, maka Allah akan tegakkan hati dia, Allah akan luruskan. Tapi siapa yang Allah inginkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan azara. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan palingkan hati dia. Jadi hati kita ni yang muslimah, walaupun kita sudah beriman dan kita lihat Nabi SAW beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan para sahabat Nabi juga di kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun di bibir mereka tidak lekang dari doa ini. Sentiasa minta kepada Allah supaya tetapkan hati mereka, hati kita ini pada jalan kebenaran, pada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita bimbang, apa yang ada pada hati kita mungkin ia tidak kekal. Kerana sifatnya yang berbolak-balik. Tapi apa yang boleh menyebabkan ia kekal apabila kita tadi sudah jadi orang ataupun muslimah yang beriman, kita jadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, lalu kita minta kepada Allah agar berikan hati itu sentiasa tetap pada keadaan yang beriman dan juga ketaatan. Dengan doa tadi, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Sering diucapkan doanya supaya hati kita ni Allah Subhanahu Wa Taala luruskan ia. Kalau ada terdetik nak buat perkara-perkara yang tak baik,
Kalau ada terdetik rasa-rasa nak masuk ataupun keluar daripada jalan yang lurus itu tadi, kita dah ada pembatasnya tu. Akhirnya kita akan kembali ke pangkal jalan. Begitu keadaan orang yang beriman kepada Allah. Hati yang sentiasa ingin berada pada jalan kebenaran, hati yang sentiasa ingin mendapat kebenaran yang Allah berikan kepada dia, yang dia tak palingkan diri daripada kebenaran tersebut. Kerana berapa ramai orang yang Allah berikan, Allah hadapkan kepada mereka dengan kebenaran, tapi sayangnya mereka memilih untuk memalingkan diri mereka, dan kita tidak mahu berada dalam keadaan yang sedemikian. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Terima kasih di atas perhatiannya. Jadi mudah-mudahan doa tadi saya tak perlu salin, tak perlu tulis apa kan. Rasanya ramai yang sudah menghafal doa tersebut. Mudah-mudahan yang menjadi amalan kita setiap hari, sentiasa dalam apa jua keadaan. Okey, baik, saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.